Yang ini ingat tahu tepung gandum, jangan tepung gandum, tepung beras. Tepung beras dengan tepung jagung sahaja. Portion dia kalau korang buat 2 sudu besar tepung beras, 2 sudu besar juga tepung gandum. Macam tu je. Dia melodeh lah ni kita korang. Kita kena ketatkan tripod ni. Tripod kat dia uzur. Biasalah ada satu je. Janganlah pakailah apron I ni. I nak bergayakan apron I yang berharga. Kata beli kat Kaison. Ada beli kat Kaison korang. Tunggu ada penyakit ni kalau beli kat Kaison apa-apa beli. Kata belilah padahal aku tak pakai pun. Jarang-jarang pakai kan. Alah korang simple-simple lah masak pun je live. Saja kat test, kat ingat tak ada line sebenarnya ni. Kat tu biasa buat tak ada line pun. Ya, dah ikat dah. Macam tu tak apron I. Apa tulis tu? Hi, I'm your cooking buddy. Wow. Kecil je beri orang kan cari hasil untuk kecil. Sebabnya dia dah mula macam ni lah. Dia menunduk agak agaknya dia punya benda ni kan. Lepas tu senang untuk portion anak Kak Yati makanlah sebab kita orang masak untuk sekali serving je korang. Kalau buat punya preheat anak Kak Yati tak suka. Sama macam bapak dengan ada. So kalau sahur aku pening lah nak memikirkan menu dia sahur apa-apa kan. Tapi tak nak makan yang preheat. Yang makan preheat biasa Kak Yati je. Orang kampung biasa makan preheat tak kisah pun. Adik ikan masin pun jadi gitu kan. Nak kata dia orang bandar taklah bandar-bandar kau. Ngada je biasa tu. Masa kata-kata seasoning Kak Yati usually suka letak perisa serbuk ayam. Serbuk ayam usually tak dalam half je lah. Depend lah Kak Yati kecil jadi tak payah banyak-banyak korang. Suka letak ikan bilis. Ikan bilis pun sedap lah kan. Dia tak nak. Dia ada kewujudan ikan bilis pun dia terus menidakkan kehadiran ikan bilis tu buang. Pening kan. Bagi dia kejap. Okay, yang ni tadi yang ni anak korang akan suka. Apa kelebihan dia ialah bila korang buat macam ni, dia akan lama nak tanya sebab masuk pinggan tak mana. Sebab kat sana dia lagi kayak tu. Bila korang buat macam ni, ikan tu di preserve tau, dia tak akan keras rasa dia. Ini kod apa kat situ ni? Yang ni kod medicine. Ada very somatic kan mana tu. Yang ni kalau korang buat ni anak korang memang menjilat-jilat. Sebab anak Kak tak suka makan ikan tau. Kak puas juga macam mana tips bagi dia orang makan ikan. Sebab makan ayam je. Yelah ayam korang faham lah. Kecuali lah korang duduk border, orang duduk makan ayam kampung. Kat sini susah nak cari ayam kampung. Banyak pun ayam cucuk. Ayam cucuk tu dia cucuk dengan hormon estrogen sebab dia cepat gemuk. Untuk budak perempuan, especially lelaki lah. Sebab tu budak lelaki kalau banyak sangat makan fast food, lajunya pun cakap, makin lama kita bawah. Kat itu pun bagus juga. Ya, kat itu juga. Kat itu kan position dia. Kalau budak lelaki, kita bagi terlalu banyak makan fast food, end up dia akan macam ada berbuah dada. Sebabnya ada hormon estrogen. Okay kan? Sebab ada hormon estrogen tu dia akan menggalakkan hormon dalam badan. Sebab tu kita tak galakkan sangat apa tu makan makanan fast food macam tu lah. Kalau boleh balance lah kan. Dia aku punya resepi very simple. Korang kena try. Anak korang makan banyak. Kalau Kak Yati kita akan makan ni nasi panas. Ya Allah dah lapar. Masak ikan putih, sambal belacan. That's it. Ada ikan masin. Wah, memang dah nambah pinggan. Salam Kak Yati. Kak Bangi tak di situ. Dia ada dah lama dekat situ. Kita orang dah plan untuk apa tu reno upgrade balik kita punya image. Dah sejak just nice. Dah. Kata masak simple-simple je korang. Taklah berapa nak mewah pun korang. Tapi dia insya-Allah menyedapkan. Aku puji diri sendiri je kat pusing Kak Yati masak lemak kubis putih. Anak Kak Yati suka ni. Kak Yati letak santan sikit. Dia tak banyak lah. Dia je nak rasa je sebab dia suka berkuah. Ini Kak Yati masakkan dia orang ikan goreng crispy. Ikan goreng crispy ni memang antara yang anak Kak Yati suka lah. Sebab Kak Yati berjaya menemui formula untuk membuatkan anak-anak suka selain daripada ayam. Cantik lah kot tudung tu. Thank you. Ni warna-warna. Kau tengok tripod Kak Yati. Gigih aku tampal kat situ. Nampak? So santan dah siap. Barang-barang Kak Yati suka blend siap-siap lah. Bawang putih. Line okey lah. Biasa tak okey line sini. Benci ai. Bawang putih, bawang merah kecil. Bawang merah, bawang putih. Lepas tu Kak Yati punya cili blender.
Ini Kak Eti punya sambal dengan kerisik. I suka sangat makan kerisik. Yang buruk jatuh lah pula. Okay. Kak Eti punya ni biasa Kak Eti masak sikit-sikit je korang. Tadi yang tanya Kak Eti, mana Kak Eti simpan Kak Eti punya sepan pinggan apa semua. Kalau masak, memang Kak Eti pakailah situ kan. Kalau dah lepas guna, usually Kak Eti simpan kat sini. Nampak? Macam-macam perhiasan di sini. Basically ni je lah barang dia. Korang make sure kalau nak senang kemas, make it simple lah. So, cantik dapur pula tak tunjuk Kak Eti dapur keseluruhan. Alah, dapur Kak Eti simple-simple je. So, kalau at least membantu lah kalau korang nak buat dapur. Kalau Kak Eti pentingkan bahagian depan ni. Sebab Kak Eti nak yang boleh masak banyak. Kalau orang datang, Kak Eti usually akan masak banyak gila. Korang nampak kan? Kak Eti kadang-kadang ada juga terbaca lah. Kadang orang lain post kan video Kak Eti. Dia kata dapur cantik ni tak masak. Engkau jangan dek. Engkau jangan. Penat aku masak. Engkau cakap aku tak masak. Yang ini memang Kak Eti punya favourite. Kak Eti memang cari yang 6 burner. Yang ini kalau korang nak cari, boleh cari brand ni. Kak Eti memang tak nak cari yang oven bawah. Sebab kalau masak, Kak Eti tak suka semua berkecah kat sini panas. Jadi oven Kak Eti akan letak kat sebelah sana. Dekat dengan Kak Yati punya dining area lah. Kat situ. Lepas tu apa lagi ya yang nak share? Diorang punya hood ni penting. Diorang lah. Hood dia penting. Sebab hood ni, dia akan sak korang punya makanan supaya tak berbau satu rumah. Sebab ramai yang tanya, tak berbau ke rumah Kak Yati? So far tak berbau. Sebab Kak Yati punya French door ni ada both side. Dia ada both side. Jadi kalau masak, Kak Yati akan buka. Bila buka, memang dia akan kurang bau lah. Yang ni tong sampah Kak Yati. Ramai pula menanyanya. Dah habis yang female. Male plus dah habis Abang Edi aku buang. Kak Eti save lah. Nanti Kak Eti save ya. Lepas tu untuk mengelakkan dapur ni gelap. Macam korang perasan hari ni mendung kan. Kak Eti memang saja minta kontraktor tambah skylight. So kalau korang ada extension dapur belakang ni. Extension ni Kak Eti tambah kemudian. Korang minta lah skylight. Kalau takut panas jangan buat besar-besar. Buat sikit je lah. Yang penting bila kita masak. Dia masuk natural light. Korang akan masak lebih semangat. Macam dekat dalam garden. Kat itu punya rice cooker. Kat rice cooker korang boleh minta kontraktor korang buat. Sebab benda ni Kak Eti design sendiri. Jadi dia tak adalah spesifik korang nak macam mana. Yang ini Kak Eti punya semua barang-barang yang melibatkan kukus, masak nasi, whatsoever lah. Kak Eti akan simpan kat sini. Kak Eti suka letak double shelf. Sometimes Kak Eti letak Kak Eti punya barang tools kecil-kecil lah. Ni yang penting nampak. Kak Eti punya beras masak 2 jenis. Kak Eti suka beras basmati. Anak Kak Eti suka beras biasa. That's why ada 2 pot. Lepas tu kalau nak makan apa semua, kita pakailah kan. Lepas tu plug make sure korang standby banyak. Especially kalau korang ada satu section je. Kalau korang punya dapur tu agak luas, korang boleh buat double lah. Maksudnya Kak Eti buat satu side dekat bahagian bakery. Sisa makanan buang kat mana, Kak Eti buang kat bawah tu sebelah sinki je. Jadi kalau kita basuh pinggan, just tarik ni keluar. Korang boleh buat yang built in. Kak Eti punya size ni kecil. Jadi Kak Eti tak dapat nak buat built in lah. Jadi tambah kemudian. Belilah tong sampah yang sama size. Kak Eti beli kat IKEA je. So bila korang basuh, korang buang sampah, buang. Macam mana pinggan dia, Kak Eti usually akan letak kat sini. Satu lagi ada dekat bawah ni. Nampak tak tu? Rupa dia semegah kan? Macam tu lah. Apa lagi ya yang korang nak share? Apa lagi ya membantu? Untuk storage. Untuk storage, kalau korang perlukan kabinet, Kak Eti galakkan korang buat yang open shelf je. Macam Kak Eti punya ni. Lepas tu nanti senang. Kadang-kadang kan kita nak letak dia banyak saiz kan. Macam santan apa semua. Korang boleh letak Tupperware yang macam ni. Jadi senang untuk organize. Lepas tu dia nampak. Jangan yang block. Sebab bila block, korang tak nampak apa benda dalam. Buat yang open shelf je. So far itu je lah. Tak berbau ke tong letak almari? So far tak berbau. Sebab bila benda tu penuh, Kak Eti akan buang kat luar. Nampak tak tong sampah besar tu? Dia kat luar situ. Sabun basuh pinggan mana? Sabun basuh pinggan tu dek. Kalau korang nak yang built in, minta kontraktor carikan dapur yang ada ni sabun ni. Ni lepas kotor sikit lah korang masak kan. Apa lagi yang korang nak tanya? Ini sinki. Ini bukan tripod ya. Ini pipe. Kalau you all minta kontraktor, you all cakap you all nak pot filler. Ya, kata nak simpan ikan ni. Korang minta cakap dengan orang, saya nak pot filler. Tolong carikan saya. Kalau korang masak jauh, taklah menjejeh-jejeh air tu. Sebab Kak Eti usually akan masak banyak. That's why Kak Eti punya in between ni dia tinggi tau. Sebab Kak Eti punya tong pun besar. Kalau Kak Eti masak untuk banyak lah. Nampak je Kak Eti macam simple-simple kan. Tapi Kak Eti suka entertain orang. Basically sebelah Bang Edi lah. Mana Bang Edi kau dia dah hilang lah.
So itulah dia. Okay. Pinggan mangkuk dah cuci letak mana sis? Letak bawah ni. And then bila dah dry, Kak Yati letak kat sana. Kak Yati punya pinggan tak banyak korang. Ada 2 section je. Sebabnya Kak Yati nak dekat dengan Kak Yati punya dining area. Bang Hedi kau kalau makan, kau tengok bersepah dengan ubat kucing semua ada. Ni Kak Yati punya pinggan. Yang ni korang boleh beli kat IKEA. Hai kakak. Sayang. Ada Elvis. Yang ni pinggan yang biasa. Lepas tu bawah ni mangkuk-mangkuk. Daddy, Tabby. Lapik tu korang belilah kat IKEA. Itu untuk mengelakkan dia licin. Yang ni tak cukup saiz, Kak Yati letak je kat bawah. So far dia tak licin lah sebab ada mat. Apa lagi ya? Cawan. Cawan usually Kak Yati simpan kat sini. Open je. Apa lagi yang boleh membantu you all untuk reno? Air menitik tak? So far tak. Make sure korang dapatkan kontraktor yang boleh after service tu bagus lah. Ni Kak Yati punya jajan-jajan. Itu oven untuk panaskan makan. That's so dekat. Apa lagi yang membantu? Ada tangki lain tak untuk sinki tu? Tangki macam mana ya? Di kalau tu dah masukkan apa ni? Ada tangki lain tak untuk ada tangki lain tak untuk sinki? Macam mana masuk dia? Rumah ada tangki lah atas. Oh ada tangki kat atas. Kak Yati punya perabot dah lama korang. Yang korang tengok kat depan tu lebih 20 tahun usia dia. Orang bagi-bagi je Kak Yati just make good. Ni tadi ramai tanya je nama dapur ni. Tak apa pasal I promo free je. Bukan review Kak Yati tak review. Biasa Kak Yati beli sendiri. Benda share Kak Yati, benda baik Kak Yati share dengan korang. Korang boleh survey ni. Kak Yati beli, kita beli kat mana di PJ ya di? Benda ni kita beli kat PJ ya. Ni I punya hood dengan Samdue Giza. Suka hati aku je benda. Kabinet tu semua kedap bau tak? Kedap bau tu Kak Yati tak sure apa masuk korang. Tapi Kak Yati punya kabinet ni, even though yang Kak Yati letak barang-barang macam ni, for sure dia ada bau yang bau ni lah. Bau produk lah kan. Cuma kalau korang untuk bawang apa semua, kalau korang perasan Kak Yati tak letak dekat dalam. Perasan tak? Kak Yati tak letak bawang, Kak Yati tak letak kentang kat dalam. Kak Yati akan letak dekat luar. Kak Yati ada kat luar tu. Lepas tu sebab tu Kak Yati rajin blender. Kak Yati blender apa tu? Bawang tu tadi macam korang tengok yang depan lah. Apa tadi tanya? Rak atas sekali letak apa? Yang macam ni. Yang ni, see Kak Yati punya barang mangkuk banyak. Perempuan, kan dia macam main acah-acah masak-masak. Banyak atas tu pun sama. Kalau nak naik atas macam ni Kak Yati ada tangga. Nak tengok sabun dekat sinki. Tu ada orang nak tengok sabun kat sinki. Cuba demo je orang nak tengok. So at least membantulah dia orang kalau dia nak cari. Sabun, Oh ni. tu sabun. Sabun tangan. Sabun tangan. Dan korang basuh tangan lah. Kak Yati tak ada wet kitchen je. Itulah wet kitchen Kak Yati. Ini dry area. Kak Yati memang tak ada stove bahagian dry area sebab Kak Yati just pakai oven. Itu sahaja. Apa lagi ya? Insek tak masuk kah? Ada insek tapi tak banyak lah. Sebab rumah kita kalau kita buang sampah kerap, dia tak ada masalah tu. Cuma Kak Yati ada masalah cicak. Cuma cicak ni taklah banyak. Abang Edi suka tembak. Macam mana nak jaga bersihkan pintu kabinet putih bagi tak nampak kepam atau berkulat? Okey, kalau untuk mengelakkan, dia jenis material sebenarnya. Biasa bila korang pergi jumpa kontraktor, nampak dia tak cicak lah ni, nampak kan? So kena lap lah. Kak Yati ada beli satu barang chemical, so mungkin membantu korang. Tapi Kak Yati suka beli dekat bahagian industri. Korang beli ni. Nama dia ni. Tapi dia ada syarat bancuhan dia. Ini ke apa ke dia sangat bersih lah. Cuma kita tak galak. Okay? Itu yang Kak Yati pakai untuk cleaning barang-barang luar lah. Macam kitchen ni korang lap biasa je. Pakai kain lembap pun boleh. Jangan bagi basah je. Macam mana letak sabun tu? Sabun ni dia ada hole kat bawah ni. Bawah. Oh, dorang dah ada ya? Okay, tim Kak Yati dah siap. Dah pukul 9 orang tunggu. Itulah. Okay, kita tutup jap. Lipas tak ada ke perabot? Alhamdulillah tak ada. Kak Yati membenci lipas daripada mula. Mak Kak Yati tahulah. Kak Yati kan tak suka haiwan. Sabun tu kena tambah ke? Tambah. Kalau korang tak nak macam tu, beli yang biasa pun okey. Dah siap masak, soroklah dia. Bukannya susah pun. Kan? Ni handphone daddy ke siapa ni? So itulah dia Kak Yati punya perkongsian. Lantai vinyl atau mozaik, both okey. Tapi kalau Kak Yati suka ni sebab dia tak rasa licin. Yang ni vinyl. Vinyl ni Kak Yati, yang ini ialah Korean vinyl lah. Apa lagi nak membantu? Kak Yati ada toilet tak kat bahagian dapur? Nak tengok set design. Dapur ada toilet. Tak ya? Tunjuk last. Kat dapur ada toilet kat sini. Usually maid Kak Yati pakai lah. Yang ini ada line tak? Kak Yati biasa sini tak ada line.
Okay, yang ni macam ni rupa dia. Asal kecil tau. So Kak Ati buat mirror besar supaya reflect dia nampak luas lah. Lepas tu ni kan kecil, Kak Ati buat slide. Kalau dulu tak ada, dia pakai curtain tu, lama-lama kan dia berkulat, Kak Ati tak suka. So macam ni lah. So dia punya ni Kak Ati pakai tiles biasa. Tak ada built-in punya tong sampah ke apa. Just to make it clean, Kak Ati masuk ke warna putih. Ya Allah, aku nak pergi kerja pakai apron. Asyik baik tau, cermin. Tikus tak ada ke? Tak ada. Kak Ati dua binatang tu memang anti. Tikus dengan lipas. Ya, Kak Ati buka apron. Tikus dengan lipas ni, dia akan buat modern English style lah. Kak Ati punya rumah ni sebenarnya dia lebih klasik. Asal dia macam Bali type. So Kak Ati tukar kepada klasik contemporary. So kalau korang google out, bila korang nak design rumah, dia kena ada konsep dululah. Okay, macam bandar dia semua, Kak Ati design sendiri, minta kontraktor buat exactly design Kak Ati nak. Macam ada hole kat atas tu. So just be kreatif je lah korang. Sebab kita nak upah ID sometimes mahal. Kalau ST tu lain cerita lah. ST tu boleh. Kak Ati cuba dah macam apron. Ya, dia dah pakai mask. Kak Ati pernah standby mask. Apa tadi Ana ambil? Store. Store Kak Ati sebelah sana. Kak Ati sorok dalam. Buka je pintu tu. So itulah dia Kak Ati punya perkongsian. So hopefully membantu untuk korang yang nak reno. Sebab sekarang ni lately Kak Ati nampak orang ramai mula ada minat interest untuk reno rumah. Jadi Kak Ati rasa perkongsian yang sikit ni mungkin membantu untuk korang. Mula-mula masa Kak Ati buat tu pun kontraktor tu pening. Are you sure you want all white? Memanglah Kak Ati bukanlah semua tu basic pure white. Dia ada warna hue vanilla, a bit creamy yang macam tu. Adik, nanti makan ni Mami masaknya. Mami buatkan adik masak lemak putih kubis. Colin? Mana Colin? Colin pergi klinik kot. So itulah dia. Masa basuh. Alamak, Kak Ati lagi kerja nanti Kak Ati tunjukkan lah untuk next live Kak Ati ada maid. Tapi biasanya maid yang buat tu benda yang sama Kak Ati ajar dia sebab Kak Ati pun mengemas rumah. Dan rumah Kak Ati ni, Kak Ati memang didik diorang lepas pakai kena kemas. Cuma Abang Edin ko je lah. Nak didik macam mana kan? Kena jadi isteri solehah. Jadi I yang kena kemas lepas tu. Baju tak bau ke lepas masak? Tak. Sebab cooker hood. Cooker hood tu make sure dia yang bagus lah untuk suck semua kita punya bau-bauan. Kadang-kadang tu ada juga. Especially kalau korang masak macam ikan masin yang sangat kuat. Ikan masin gelama. Memang kuat bau dia. So itulah dia. So nanti kalau sempat Kak Ati cuba share lagi. Kok membantu untuk korang yang lain. Okay?